Buat pertama kali selepas 1947. Saya kira dunia berada dalam saat yang sangat genting. Ada dua perang besar yang berlangsung, sama ada di benua Eropah ataupun di Timur Tengah, yang telah melarat kepada beberapa buah negara, yang bukan hanya melibatkan kepada isu masyarakat dan penduduk Palestin yang telah dihalau keluar daripada tanah bumi mereka, penganiayaan, pembunuhan, tetapi juga melibatkan kepada negara-negara jiran dan mungkin boleh merebak dan juga memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi dunia dan juga keadaan sekeliling di dunia. Justru saya percaya unsur pembentukan nation building ataupun pembentukan masyarakat ataupun pembentukan negara bangsa merupakan salah satu daripada isi penting kepada pembentukan belanjawan ataupun dasar-dasar negara, dan ini terkandung dengan jelas apabila kerajaan membentangkan apa yang dipanggil sebagai kerangka ekonomi madani. Walaupun yang disebutkan meninggikan shilling, meninggikan lantai, menaikkan martabat rakyat di bawah dan juga meningkatkan ekonomi, saya percaya isu yang paling penting sebagaimana dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional atau yang disebut dasar kemakmuran bersama. Dan sentuh sikitlah, dasar kemakmuran bersama dibentang masa zaman PH, bukan dibentang oleh PN pun. PN tak ada bentang apa-apa dasar semasa menjadi kerajaan selama 30 bulan. Jadi sebab itu saya percaya bahawa semua isu-isu itu yang dibangkitkan adalah untuk merapatkan jurang. Jurang di antara kaum, agama, bangsa, dan tidak ketinggalan merapatkan jurang di antara yang kaya dan juga yang miskin. Jadi Perdana Menteri dalam beberapa penegasan beliau semasa dalam pembentangan belanjawan dan sebelum-sebelum ini pun mengingatkan bahawa subsidi dan juga bagaimana pencukaian dilaksanakan adalah usaha-usaha untuk memastikan yang kaya ataupun yang berada memberikan fungsi dan tugasan mereka untuk membantu kepada pembinaan nation building ataupun pembinaan negara bangsa dan juga masyarakat yang bersatu padu. Jadi tidak lagi yang kaya bertambah kaya, yang miskin terus tertinggal ataupun menjadi papa kedana. Ini prinsip asas yang saya percaya wajar disokong oleh seluruh ahli dewan. Kerana akhirnya bagaimana sekalipun cukai ia dilaksanakan, yang kaya harus memberikan dan juga yang miskin akan menerima ataupun mendapat bantuan yang dipanggil sebagai subsidi, dan sangat tidak adil untuk kita berikan subsidi kepada mereka yang sudah berada dan kaya. Saya laksanakan sedikit sebanyak pengalaman di negeri Selangor sebagai contoh. Pada tahun 2019, apabila saya telah mensasarkan semula pemberian subsidi untuk air percuma di dalam negeri Selangor. Memang terdapat pelbagai kata-kata dan juga sinikal yang ada di luar sana yang menganggap bahawa ia akan memberi kesan kepada sokongan politik mahupun memberi kesan kepada kehidupan rakyat secara meluasnya. Teringat saya bagaimana kerajaan apabila kerajaan cuba mensasarkan subsidi diesel, dan mungkin selepas ini RON 95.